Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar jemaah sekalian daripada Masjid Darul Ghufran? Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk mengkaji lagi kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin jilid yang kedua. Alhamdulillah. Saya bagi pihak masjid sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada sekalian hadirin dan hadirat yang banyak menyokong dalam aktiviti masjid. Alhamdulillah, aktiviti selama ini dapat kita jalankan dengan baiklah sampailah kita di akhir tahun ni. Alhamdulillah. Untuk tidak membuang masa, saya pergi kepada bab seterusnya yang kita akan baca pada hari ini, iaitu bab 160. Pada muka surat buku saya ni, muka surat 982. Kita pada minggu yang sebelumnya sudah pun kita membicarakan tentang bab kematian, jenazah, bagaimana menguruskannya. Hari ini kita masuk kepada bab memberi nasihat di kubur, babul mawa'izati indal qabri. Mari kita lihat hadisnya yang ada di sini. An Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fa nakasa wa ja'ala yanqutu bimihsarihi thumma qala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Wa dzakara tamamal hadis muttafaqun alaih. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, kita semua sedang mengantar seorang jenazah ke makam Baqi' al-Gharqad. Lalu kita didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dan kita pun duduk di sekelilingnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah tongkat yang lengkung kepalanya. Lengkung kepalanya macam tongkat kita sekarang juga lah. Lalu beliau menundukkan kepalanya dan mulai membuat garis-garis halus di bumi dengan tongkatnya itu. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nak kena dengar baik-baik tiada seorang pun dari engkau semua itu melainkan sudah ditentukan tempat duduknya dari neraka dan tempat duduknya dari syurga. Para sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, apakah kita tidak boleh menyadarkan diri kita pada cacatan kita itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, beramallah, kerana setiap orang itu dipermudahkan jalannya untuk apa yang ia diciptakan untuknya. Maksudnya ialah, jikalau memang ditakdirkan baik, maka mudah sekali orang itu melakukan kebaikan. Sedangkan jikalau ditakdirkan tidak baik, jelek, maka mudah pula melakukan kejelekan tersebut. Selanjutnya, Sayyidina Ali menyebutkan hadis ini sampai habis. Jadi di sini apa yang dapat kita pelajari daripada hadis ini? Hadis ini pertama bukan untuk menidakkan kita punya usaha. Bukan untuk menidakkan usaha kita. Bukan sebagai hilang semangat untuk beramal. Maknanya nanti orang beritahu pada kita tengok hadis ni menerangkan bahawa tak payahlah nak beramal susah-susah kerana semua tempat sudah ditentukan. Jadi di sini disebutkan Nabi itu mengingatkan kepada kita supaya sentiasa mesti beramallah. Beramallah kerana setiap orang itu dipermudahkan jalannya untuk apa yang diciptakan untuknya. Maksud dia jikalau dia sungguh-sungguh hendak masuk ke dalam syurga Allah SWT ataupun nak jauhkan diri daripada neraka, mestilah dengan usaha dan beramal. Jadi saya selalu pun nasihatkan kepada yang convert, selalu saya registrar di Darul Arkam, selalu ingatkan convert, ingatkan bahawa Allah tu tidak akan mengubah nasib seorang, melainkan orang tu mengubah nasibnya sendiri. Jadi God will not change you until you change yourself. Allah tidak akan merubah kita, melainkan kita ubah diri kita. Hendak juga saya menerangkan beberapa perkara lah untuk kita tu bukan dalam agama kita ni kita balikkan semua urusan kepada Allah tanpa usaha. Kita mesti berusaha. Sebabkan itu Nabi sabdakan di sini, dia cakap i'malu, maknanya beramallah kamu kerana setiap orang itu dipermudahkan jalannya untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Maksud dia, kalau kita memang nak pergi kepada syurga, kita mestilah melakukan segala benda kebaikan.
Tak boleh pula kita nak masuk syurga tapi kita melakukan kejahatan. Begitu juga bila misalnya kita nak dapatkan syurga Allah, tempat yang Allah janjikan kebaikan, kita mestilah beramal dan juga melakukan ibadah-ibadah bersesuaian dengan apa yang Allah gariskan. Macam gini, contoh, apabila kita kadang-kadang melihat satu keadaan, apabila orang mengatakan, oh, kalau kita tak beriman kepada Allah, apa usaha baik kita tu tidak mendatangkan pahala untuk masuk ke dalam syurga. Betul lah, begitu. Bermakna orang yang bukan beragama Islam, apa amalan dia tidak ada ganjaran ke dalam Islam. Betul. Kita tak boleh cakap, oh habis kalau orang buat baik, dia bukan Islam, dia buat baik macam mana. Kita tak bincang pasal perkara tersebut. Kita kasih contoh. Misalnya, saya ni ada tanah dan sawah ladang. Saya gajikan seseorang untuk menjaga sawah dan ladang saya. Tapi nantilah bila akhir bulan saya akan bayar dia gaji. Tapi ternyata orang ni dia tak jaga sawah ladang saya. Dia jaga sawah ladang orang lain. Tapi pada akhir bulan, adakah boleh saya nak atau dia datang nak minta gaji dengan saya? Sudah tentu saya tak akan bayar dia gaji. Kenapa? Kerana dia tak mengusahakan ladang saya, dia mengusahakan ladang orang lain. Jadi begitu juga agama Islam. Jadi kalau kita inginkan syurga Allah, agama ini, Tuhannya yang ini, Nabi-Nya yang ini, amalan-amalannya yang ini, Qurannya yang ini, seperti rukun iman kan. Kita beramal seperti itu, percaya dengan itu, kemudian datang rukun Islam, kita percaya dengan rukun Islam, maka ganjaran kita akan dapat bersesuaian dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Mustahil kalau kita melakukan benda-benda yang lain yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. End of the day kita nak minta pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan berlaku begitu. Jadi saya harapkan supaya siapa yang melihat hadis ni supaya menaikkan semangat untuk beramal. Bukan hadis ni menidakkan kita ataupun meletakkan semangat kita untuk berjuang ataupun beramal. Jadi setiap amalan kita tu ada balasannya. Seperti juga Nabi tu sering baca satu doa ni, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang diriwayatkan dalam satu hadis, diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, dan dia beritahu bahawa Nabi itu banyak membaca doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Kerana apa Nabi bilang? Hati manusia tu senang untuk Allah bolak-balikkan. Begini dan begitu. Jadi disebabkan itu kita kena jaga hati kita supaya sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bantuan, minta kepada Allah pertolongan. Apa pun mesti balik minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam mengaji. Bagi siapa yang tak boleh mengaji, saya selalu ingatkan, ambil apps yang ada dalam handphone kita, buka. Sama-sama tengok, buka ada Quran, sama-sama tengok apa bacaan yang dibaca. Biar Farid tu baca pun tak apa, kita menilai dan tengok sendiri, sama-sama baca, sama-sama meneliti apa bacaan Farid tersebut, orang yang membaca Quran tersebut. Kemudian kita tengok ada penafsiran dia, kita baca penafsiran dia. Kalau kita tak tahu, ambil surah tu, tengok ayat keberapa, tanya guru-guru kita yang mahir. InsyaAllah mereka boleh membantu. Mesti kaji Al-Quran tu, supaya kita tu ada syifa, ada penawar. Al-Quran tu adalah penawar dalam hati, supaya hati kita dikuatkan. Jangan bila datang kebaikan kita gembira, bila datang kesusahan kita tinggalkan agama ni. Supaya Allah tu bantu kita sentiasa dalam jalan yang benar, insyaAllah. Jadi hadis ni tadi yang kita baca, bahawa Nabi ingatkan tiada seorang pun daripada kita semua ni melainkan sudah ditentukan tempat kita berdasarkan kita punya kekuatan kita untuk teguh dalam beramal dan beribadah. Maka Rasulullah ingatkan juga dalam hadis ni, beramalah, disebutkan beramalah, a'malu. Jadi kalau orang itu selalu beramal, bermakna dia selalu minta tolong kepada Allah SWT. Bila dia beramal, dia selalu baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar ya Allah. Maka ada penghambaan di situ kan. Maka Allah akan mudahkan urusan dia. Fakulu muyassarun lima khuliqalahu.
pada setiap orang itu akan dimudahkan jalan dengan apa yang diciptakan untuknya. Jadi memanglah berhaklah kalau dia beramal sungguh-sungguh, dia berhak mendapat jalan yang baik, jalan yang benar, dan insya-Allah akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berhenti sampai sini dalam bab ni. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang insyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.